Hello students, today we are going to finish up chapter 6 trigonometry. Untuk bahagian terakhir bab ini, kita akan belajar bagaimana selesaikan persamaan trigonometri. Okay, contohnya kita akan diberi persamaan seperti ini. Selesaikan sin 2 theta sama dengan negatif 0.5328 bagi satu ketaksamaan yang akan memberi kita ketaksamaan untuk theta. Itu akan memberitahu kita nanti berapa jawapan kita akan dapat. Untuk soalan seperti ini, kalau kita tengok kita hanya ada satu jenis fungsi trigonometri saja. Okay, satu jenis. Di dalam soalan ini kita hanya ada sin, ataupun kalau soalan beri kita soalan yang hanya ada cos ataupun tangent, itu bermaksud kita boleh mengguna kaedah yang saya akan bincang di sini. Okay. Satu jenis fungsi trigonometri dan satu jenis sudut saja. Okay. Bila kita dapat soalan seperti ini, langkah pertama adalah untuk cari sudut rujukan. Okay. Kita ingat kita boleh cari sudut rujukan dengan menggunakan fungsi trigonometri yang ada kuasa negatif 1 dalam kalkulator kita. Ya. So saya akan guna sudut rujukan alfa sama dengan sin kuasa negatif 1 0.5328. Okay, kita hanya guna nilai positif di sini saja. Ya. Ingat kita perlu guna nilai positif kerana sudut rujukan adalah sudut di dalam sukuan pertama. Ya. So bila saya buat ini dalam kalkulator saya akan dapat sudut rujukan dia ialah 32.2 darjah. Selepas saya cari sudut rujukan, saya perlu cari apakah sukuan yang diperlukan di dalam soalan ini. Sinilah baru saya guna negatif ini. So kerana ini ialah negatif dan kita perlu fungsi sin, itu bermaksud kita sekarang di dalam sukuan 3 dan 4. Kerana kalau kita ingat sukuan kita diatur seperti ini, satu di kanan dan atas, dan selepas itu kita ikut arah lawan jam, so 1, 2, 3, 4. Di sini kita ada semua positif, sin positif, sukuan 3 ialah sukuan tangent, dan sukuan keempat ialah sukuan cos. Oleh itu, dua sukuan yang di bawah iaitu 3 dan 4 adalah sukuan yang kita nak sekarang kerana di sana sin adalah nilai negatif. So selepas kita sudah cari sukuan yang kita perlu, kita akan guna sukuan dan sudut rujukan itu untuk cari nilai 2 theta. Okay? Kita sekarang cari nilai 2 theta kerana itulah apa yang kita ada di dalam fungsi trigonometri kita. Ya. So 2 theta sama dengan 180 tambah 32.2. Ini adalah kerana kita nak sudut di dalam sukuan 3, iaitu sukuan ini. So di sini kita ada alfa dan di sini ialah 180 darjah. Dan selepas itu kita ada 360 tolak 32.2, iaitu sudut di dalam sukuan 4. Kerana sukuan keempat ialah di sini dan kita sekarang nak cari sudut ini, 2 theta. Ya. So kita dapat dua nilai untuk 2 theta dan selepas itu kita akan dapat theta dengan bahagi 2. So apabila kita dapat dua jawapan ini, kita mesti pastikan bahawa jawapan ini di dalam ketaksamaan yang diberi. Okay. Di dalam soalan ini kita ada ketaksamaan 0 hingga 360. So dua jawapan ini betul. Tetapi kadang-kala soalan hanya akan suruh kita cari jawapan di dalam satu sukuan saja. Contohnya dia nak jawapan antara 90 dengan 180. Kalau begitu, hanyalah jawapan pertama betul. Jawapan kedua perlulah dibuang. Okay?
Okay, kerana kita ada 2 di sebelah theta ini bermaksud kala fungsi trigonometri itu sudah diubah. Okay, kalau murid-murid tak ingat apa itu kala, saya akan menjelas sekali lagi. So, biasanya bila kita lukis graf trigonometri untuk sin biasa, kita akan dapat kala dia ialah 360 darjah. So, dia akan membentuk satu kala dalam 360. Tetapi kalau saya letak 2 theta, bila saya lukis graf dia, kala dia akan berbeza. So, bila kita graf itu akan berulang lebih cepat. So di sini dalam 180 darjah graf itu sudah membuat satu bentuk. Iaitu bila kita pergi ke 360 darjah, kita boleh tengok graf ini sudah buat 2 ulangan. So kalau kita nak jawab, kita akan dapat 4 jawapan untuk soalan ni kerana kala dia sudah ditukar. Okay? So kerana kita ada sin 2 theta, kita perlu cari 2 jawapan lagi. Okay? Kalau dia memberi kita kala sin, contohnya kalau soalan dia ialah sin 3 theta, itu akan bermaksud kita perlu cari 4 jawapan lagi. Okay? Kerana setiap kala dia berulang, setiap kali dia berulang, dia akan memberi 2 jawapan lagi. Okay? Dan bagaimana kita cari 2 jawapan lagi? Kita balik kepada nilai yang kita dapat untuk 2 theta tadi. So, di dalam bahagian 3, langkah ketiga, kita sudah cari bahawa 2 theta ialah 212.2 ataupun 327.8. Saya akan guna 2 nilai ini dan tambah 360 untuk dua-dua nilai ini. Kerana bila kita ada sudut dalam satu bulatan, okay, 360 ialah satu bulatan. Okay, so kita nak buat 2 ulangan di dalam graf ini, ya. So 2 bulatan, so kita perlu tambah 360 lagi. Okay, so kalau kita tambah 360 untuk 2 theta ini, kita akan dapat 2 jawapan lagi untuk theta. So, iaitu 286.1 dan 343. Okay. So, pada akhirnya, kita sekarang ada 4 jawapan. Okay. So, sekarang saya nak murid-murid berhenti video di sini dan mencuba soalan 16A dan B pada muka surat 117. Dan cuba guna kaedah yang kita baru bincang tadi untuk selesaikan persamaan-persamaan ini. Ya. Bila murid-murid dah habis, tolong semakkan jawapan anda. Ya. So, persamaan tadi ialah jenis pertama yang boleh ditanya kepada murid dalam peperiksaan. Okay. Kita ada 2 jenis lagi persamaan yang kita perlu bincang untuk hari ini. Okay. Jenis kedua ialah persamaan yang mengandungi fungsi trigonometri kuasa 2. So, di sini sekarang saya ada kuasa 2 untuk fungsi trigonometri sin di sini. Okay. Tapi dalam soalan ini kita perlu semak bahawa kaedah ini digunakan bila kita ada fungsi kuasa 2 dan satu jenis fungsi saja. Ya. Kalau ini ialah sin, ini ialah cos, itu adalah jenis ketiga. Jenis persamaan ketiga yang kita akan bincang nanti. Ya. So kita hanya ada satu jenis fungsi trigonometri saja. Okay. Untuk selesaikan persamaan ini, kita akan ada 2 langkah baru dengan soalan ini berbanding dengan kaedah pertama. Okay. Langkah pertama sekarang ialah untuk gantikan fungsi trigonometri dengan pemboleh ubah yang lain. So, sekarang saya nak tukarkan sin theta yang diberi di dalam soalan dengan y. So, kalau saya tukarkan sin theta kepada y, saya akan dapat 3y kuasa 2 tambah 2y sama dengan kosong.
So ini adalah persamaan kuadratik yang kita telah belajar dalam tingkatan 4. Okay. So kita akan guna salah satu cara untuk selesaikan persamaan kuadratik yang kita sudah belajar. So di sini saya akan guna rumus kuadratik yang kita belajar. So dalam rumus itu kita ingat bahawa rumus memberitahu kita jawapan dia ialah negatif B tambah atau tolak punca kuasa B kuasa 2 tolak 4AC per 2A. Di sini B ialah nombor yang di sebelah Y, so B ialah 2 dan A ialah nombor di sebelah Y kuasa 2. Oleh itu saya akan dapat negatif 2 tambah atau tolak punca kuasa 2 tolak 4 darab 3 darab kosong. Di sini kita ada kosong untuk C kerana kita tak ada pemalah yang ditambah di dalam persamaan kuadratik ini, dan di bawah pecahan ini kita ada 2/3. So bila kita buat permudahan ini, kita akan dapat Y ialah kosong ataupun negatif 2/3. Okay, so inilah langkah pertama untuk persamaan yang mengandungi fungsi trigonometri kuasa 2. Tukarkan fungsi trigonometri itu kepada pembulian buah lain seperti Y dan selesaikan persamaan kuadratik itu. Untuk langkah ketiga, kita akan tukar balik Y ini kepada fungsi trigonometri. So kalau Y ialah kosong, kita sekarang akan ada sin theta ialah kosong. Dan kerana sin Y ialah negatif 2/3, kita juga akan dapat sin theta sama dengan negatif 2/3. So sekarang kita ada dua persamaan trigonometri yang kita perlu selesaikan. Okay? Ini kerana persamaan kuadratik akan ada dua jawapan. So kalau kita ada persamaan trigonometri yang ada kuasa 2, dia akan beri dua jawapan, dan selepas itu fungsi trigonometri biasanya akan beri dua jawapan dalam satu bulatan. Oleh itu kita akan dapat 4 jawapan secara purata dia. Okay, so kadang-kadang dia akan memberi kurang daripada itu, tetapi kerana kita sekarang ada kuadratik, kita ada dua jawapan untuk itu, dan untuk trigonometri kita ada dua jawapan juga. So 2 darab 2 akan memberi kita 4 jawapan, ya, pada akhirnya. So sin theta sama dengan kosong dan sin theta sama dengan negatif 2/3. Kita akan selesaikan dia dengan kaedah yang kita bincang tadi. Okay? So saya tak akan buat dua-dua ini, saya hanya akan buat satu di sini. Saya hanya akan selesaikan sin theta sama dengan kosong. Saya akan biarkan sin theta sama dengan negatif 2/3 untuk murid-murid cuba sendiri, ya. Tetapi jawapan dia akan diberi di bawah slide ni nanti. So sin theta sama dengan kosong, itu bermaksud saya perlu cari sudut rujukan sebagai langkah pertama di sini. So saya akan buat alpha, iaitu sin rujukan dia ialah sin kuasa negatif 1, kosong. Dan bila saya masukkan ini ke dalam kalkulator saya akan dapat kosong. Ya. So, selepas saya sudah dapat alpha, selepas itu saya perlu fikir apakah sukuan yang saya perlu. So, di sini kosong, saya nak sukuan pertama dan sukuan kedua. Okay, kerana di sini kosong saya boleh anggap dia sebagai nilai positif. So itu bermaksud kalau dia dalam sukuan pertama, saya boleh ambil sudut rujukan sebagai jawapan, dan untuk jawapan di dalam sukuan kedua saya perlu guna 180 tolak alpha, dan kerana alpha ialah kosong, saya akan dapat jawapan 180 darjah. So itulah dua jawapan untuk theta. Dan bila kita selesaikan sin theta sama dengan negatif 2/3 dengan mengguna kaedah yang sama ini, kita akan dapat jawapan theta sama dengan 221.8 ataupun 318.2.
Sekarang saya nak murid-murid berhenti video di sini dan cuba soalan 16D pada muka surat 117. Okay, guna kaedah yang kita bincang ini. Selepas murid-murid sudah habis soalan itu, tolong semak jawapan anda. Ya. Okey, mari kita tengok jenis persamaan yang terakhir, yang paling susah lah. Kerana di sini kita perlu guna identiti trigonometri yang kita belajar pada 2 minggu lepas. Ya. Di sini kita akan mengguna identiti trigonometri yang sesuai untuk tukarkan persamaan untuk dapat satu. Okay, sekarang murid-murid tolong berhenti video di sini dan cuba soalan 16D pada muka surat 117. Okay. Guna kaedah yang kita baru bincang ini, dan selepas kamu sudah cuba soalan ini, tolong semak jawapan kamu. Ya. Sekarang kita akan tengok jenis persamaan yang terakhir, iaitu persamaan yang mengandungi dua fungsi trigonometri yang berbeza. Okay. So, kalau kita ada dua fungsi trigonometri yang berbeza, contohnya kalau kita diberi soalan cos X tambah sin kuasa 2X sama dengan 1. Di sini kita boleh tengok kita diberi cos dan sin. Ataupun dalam contoh 2, kita diberikan 3 cotangent sama dengan cosecant X. Ya. So, kita boleh tengok sekarang kita diberi dua jenis fungsi trigonometri yang berbeza. So, kalau kita dapat soalan macam ini, kita akan guna kaedah ketiga ini. Dalam kaedah ini, kita akan mengguna identiti trigonometri yang kita sudah belajar 2 minggu lepas untuk tukarkan persamaan itu untuk dapat satu jenis fungsi trigonometri sahaja. Okay, so, contohnya, kalau saya diberi soalan cos X tambah sin kuasa 2X sama dengan 1, saya akan fikir bagaimana saya boleh tukarkan sin kuasa 2 ini untuk memberi saya cos X. So, saya akan mengguna identiti sin kuasa 2 theta tambah cos kuasa 2 theta sama dengan 1. Okay. So, saya tukarkan bentuk identiti trigonometri ini untuk mendapatkan bentuk yang saya nak. So, saya akan dapat sin kuasa 2 sama dengan 1 tolak cos kuasa 2 theta. Selepas itu, saya gantikan dia ke dalam sin kuasa 2x ini. So, sama seperti bila saya buat soalan yang 2 minggu lepas itu, yang suruh kita buktikan sesuatu persamaan. Saya nak cari identiti yang betul dan selepas itu gantikan dia ke dalam persamaan yang diberi. So, selepas kita gantikan dia, setiap kali kita membuat penggantian dengan identiti, langkah selepas itu ialah untuk membuat permudahan. So, sekarang saya dapat cos X tambah 1 tolak cos kuasa 2X sama dengan 1. Selepas saya buat permudahan, saya dapat persamaan cos X tolak cos kuasa 2X sama dengan cos. Bila saya dapat ke langkah sini, ini akan di dalam bentuk yang saya boleh guna kaedah pertama atau kaedah kedua yang kita bincang dalam video ini. Okay. So, kerana sekarang kita ada satu jenis fungsi trigonometri iaitu cos sahaja, dan sekarang saya ada kuasa 2 di sini. Saya akan guna kaedah yang kedua yang kita belajar tadi. Okay. Iaitu saya akan tukarkan cos X ini dengan formula ubah lain untuk dapat Y tolak Y kuasa 2 sama dengan kosong. Dan bila saya selesaikan persamaan ini, saya akan dapat Y sama dengan kosong ataupun 1. Ya. So, saya sudah tahu jawapan fungsi trigonometri persamaan kuadratik ini. So, saya tak akan membuat itu calculation di sini. Saya hanya akan tulis dia. So, murid-murid boleh semakkan bahawa 0 dan 1 adalah jawapan yang betul untuk persamaan trigonometri ini.
bukan trigonometri, persamaan kuadratik ini. Dan selepas itu kita tukarkan y balik kepada cos. So kita dapat cos x sama dengan kosong atau cos x sama dengan 1. So cos x sama dengan kosong akan memberi kita sudut rujukan 90 darjah. So kita di dalam cos x kerana dia adalah positif, ini adalah di dalam sukuan pertama atau sukuan keempat. Okay. Untuk cos x sama dengan 1, sudut rujukan dia ialah kosong dan dia juga di dalam sukuan pertama dan keempat. Iaitu kita boleh dapat x sama dengan di dalam sukuan pertama ialah 90 dan di dalam sukuan keempat 360 tolak 90 iaitu 270 darjah, dan selepas itu daripada cos x sama dengan 1 kita akan dapat kosong dan 360 tolak kosong iaitu 360 darjah. So seperti soalan yang kita bincang tadi, kerana kita ada kuasa 2 dan kita akan dapat 2 jawapan untuk y, dan selepas itu setiap persamaan trigonometri yang kita perlu selesaikan akan beri 2 jawapan juga. So kita ada 4 jawapan untuk x. Untuk contoh kedua, di mana kita ada 3 cotangent x sama dengan cosecant x, saya akan mengguna identity untuk tukarkan cotangent dengan cosecant. So cotangent x sama dengan cos x per sin x, dan cosecant x sama dengan 1 per sin x. So bila saya buat penggantian ini, saya akan dapat 3 darab cos x per sin x sama dengan 1 per sin x. Oleh itu, bila saya buat permudahan nanti, saya akan dapat cos x sama dengan 1 per 3. Okay. So bila saya sudah buat permudahan ini, saya dapat persamaan trigonometri yang lebih senang untuk diselesaikan. So bila saya selesaikan soalan ni, okay, seperti kita sudah buat banyak kali sekarang, kita perlu cari sudut rujukan iaitu cos kuasa negatif 1 per 3, dan bila kita buat ini kita akan dapat sudut rujukan 70.5 darjah, dan kerana dia adalah nilai positif untuk cos, ini bermaksud dia di dalam sukuan 1 dan sukuan 4. Oleh itu, x ialah 70.5 di dalam sukuan pertama, dan di dalam sukuan keempat kita guna 360 tolak 70.5 untuk dapat jawapan 3. Untuk dapat jawapan 89.5 darjah. Okey, murid-murid. Sekarang saya nak murid-murid cuba soalan 17 pada muka surat 118 hingga 119. Okey, guna kaedah yang kita bincang untuk cari identity trigonometri yang perlu diguna untuk setiap soalan di sini, ya. Kita buat penggantian itu dengan identity trigonometri dan selepas itu selesaikan persamaan, ya. So selepas kamu sudah cuba soalan ini, tolong semak jawapan, ya. Tolong semak jawapan dan tengok di mana kamu ada apa-apa yang tak faham. Okay? Kita boleh bincang apa-apa yang murid ada kesalahan ataupun apa-apa yang murid-murid tak faham pada hari Sabtu nanti. Untuk kerja rumah minggu ini, tolong habiskan latihan pada muka surat 120 hingga 123. Okay? Kita akan bincang soalan-soalan ini pada hari Sabtu nanti, ya. Okay, bye-bye.